Laqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada pihak pengurusan masjid yang saya mulakan ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai masjid yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati sekalian. Kita perlu bersyukur kepada Allah kerana Allah pilih kita menjadi manusia dan Allah panjang umur sehingga ke malam ini, dan umur kita dipanjangkan dalam keadaan kita boleh taat kepada Allah. Itu paling penting. Buat apa umur panjang menyusah orang? Umur panjang jahat, tak berguna umur panjang. Nabi sebut dalam hadis, wala yazidul fil umri illal bir. Janganlah bertambah umur melainkan bertambah baik. Syukur banyak-banyak Allah pilih kita jadi orang baik, umur panjang. Yang kedua, kita bersyukur kerana kita dipilih bukan sekadar menjadi manusia yang umur panjang, tetapi kita menjadi manusia dan kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena rasa bertuah. Sekalipun kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita boleh dipilih untuk Allah beri hidayah kepada kita, untuk kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah tanpa kita pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kelebihan yang Allah bagi. Kerana berapa ramai di kalangan manusia yang juga hamba Allah, yang mereka hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat rupa paras Nabi yang cantik, akhlak Nabi, pertuturan, perkataan, perbuatan, semua tentang Nabi yang baik-baik belaka. Tetapi mereka memilih untuk menentang, melawan Rasulullah SAW, malah tidak beriman kepada Rasulullah. Walaupun mereka tengok Nabi, walaupun sebelum Nabi mengaku jadi Nabi, mereka sangat suka kepada Muhammad bin Abdullah, tapi oleh kerana bila start saja Nabi menjadi Nabi, bila start saja susuk tubuh yang sama Muhammad bin Abdullah, yang mereka sendiri gelar Al-Amin, orang paling jujur tu, tiba-tiba bila orang paling jujur tu menyampaikan risalah kenabian, suruh tinggal penyembahan 360 berhala dekat Kaabah, tiba-tiba mereka mengatakan, celaka engkau ya Muhammad, kerana ini kau himpunkan kami. Mereka memilih untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, beruntung tuan-tuan, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Ada yang tak nak mari malam ni, ada yang tak ambuh jadi umat Nabi Muhammad, nak jadi umat Nabi Musa barangkali, ada tak? Ada ke tak? Nak cuak kat tangan nak tengok. Boring ustaz. Jadi umat Nabi Musa, Bani Israel pun sedap, sebab nama dia banyak kali sebut dalam Quran. Cerita dia banyak dalam Quran. Oh, kalau saya jadi Bani Israel kan sedap, sejarah saja dalam Quran. Tuan-tuan, jangan cakap begitu. Kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, umat-umat lain kalau tahulah apa yang kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad, nescaya mereka akan memilih dan meminta untuk turut menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, mana orang yang baca Quran? Siapa yang baca Quran ni? Umat Nabi Muhammad. Kerana sebelum Nabi Muhammad, Injil mana ada Quran. Kuntum, kamu semua di kalangan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, dengan 3 syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, nak jadi sebaik-baik umat kena suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang buat jahat, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rasa bertuah kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalaulah Bani Israel yang mereka usianya panjang, buat kerja susah, ibadat pun susah dan pahalanya sedikit. Umurnya panjang, ibadatnya susah, payah dan pahalanya sedikit. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, ibadatnya senang, pahalanya banyak. Tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia Allah berikan satu malam lebih baik 1000 bulan. Mana ada? Tidak pernah diberikan sejarah dalam manusia siapa yang berdosa hanya sekadar tadah tangan minta ampun kepada Allah. Kalau Bani Israel itu tahu, nescaya mereka menyesal menjadi Bani Israel, kerana mereka bila buat dosa, mereka disuruh bertaubat dengan cara bunuh diri. Ingat lagi kisah Nabi Musa bila mana dia bagi tahu kepada Bani Israel, ketika Nabi Musa naik atas bukit Tursina 40 hari ditinggalkan Bani Israel, sedangkan Bani Israel dah baik dah ni sebab Firaun dah mati depan mata. Bani Israel hidup dalam cengkaman Firaun, hidupnya susah. Akhirnya ditakdirkan Allah perintahkan Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel, pergilah masuk ke Palestin. Firaun belakang kejar. Akhirnya Allah belah laut, Allah tenggelamkan Firaun dalam tu. Bani Israel tengok depan mata, semua yakin beriman mereka kepada Allah dengan Nabi Musa. Tapi bila mana Nabi Musa tinggalkan Bani Israel 40 hari naik bukit Tursina, yang kita baca watin wa zaitun wa turi sinin, Nabi Musa 40 hari tinggalkan Bani Israel. Bani Israel pergi menyembah patung anak lembu. Nabi Musa naik, bukan sahaja naik bukit ambil gambar turun, tak macam kita. Dia naik untuk ambil kitab Taurat menjadi panduan kepada Bani Israel. Dia turun-turun tengok Bani Israel kembali kufur kepada Allah. Firaun dah tak ada, mereka kembali kufur dengan sembah patung anak lembu. Apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Suratul Baqarah. Berkata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaum, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu dengan sebab kamu sembah patung anak lembu, masa aku tak ada. Maka bertaubatlah kepada Tuhan kamu, maka bunuhlah diri kamu. Itulah sebaik-baik taubat yang diterima di sisi Tuhanmu, iaitu Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kita umat Nabi Muhammad, Nabi tak suruh bunuh diri. Dosalah sebesar gunung pun Nabi suruh bertaubat. Nabi suruh menangis, Nabi suruh taubat nasuha, berjanji tak nak buat, rasa hina dengan apa yang kita buat, melibatkan manusia, pulangkan balik hak manusia. Allah terima taubat. Dosa besar, tak kena bunuh diri. Malah pula diberikan pula macam-macam kelebihan. Jadi umat Nabi Muhammad buat perkara yang kecil, ganjarannya besar. Tuan-tuan, kita semayang tadi, imam baca suratul Fatihah, wal maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Amin itu maksudnya, ya Allah perkenankanlah doa. Sebab dalam Fatihah kita ada baca beberapa doa kita minta dengan Allah. Amin maksudnya je perkenankan doa. Tetapi istimewanya umat Nabi Muhammad, kita semua, Allah bukan sekadar makbulkan doa dia. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, iza ammanal imam fa'ammanatil malaikah wa man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengucapkan amin, malaikat turut serta akan bersama-sama dengan imam, akan amin juga dengan imam. Barang siapa yang jadi makmum, yang turut serta menyertai amin serentak dengan imam dengan malaikat tadi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan, amin berapa sangat-sangat kita nak kena sebut. Amin berapa saat Allah jadikan amin itu penghapus dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kena bertaubat. Dosa-dosa kecil, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa cara bawa kereta salah, pakai kereta menyusuh orang dekat tandas itu, ini begitu begini, buat apa lagi, pergi beli nasi dagang, potong barisan, macam-macam lah. Benda-benda yang tak boleh kita buat dalam hidup ni, percakapan kita, perbuatan, perkataan kita yang mungkin bukan dosa besar, Allah hapuskan dengan sebab ucap amin.
Kalau 5 kali solat 5 waktu, hapus begitu je dosa-dosa. Tak kena bunuh diri pun. Kita berzikir sama-sama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas sembahyang. Kata Nabi, man qala subhanallah salasa wa salasun, alhamdulillah salasa wa salasun, Allahu akbar salasa wa salasun, dubira kulli salah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi walau kana dhunubuhu mislu zabadil bahar. Atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, siapa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99, dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, jadi 100. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Umat mana yang dapat benda macam ni, tuan-tuan? Kita tak rasa berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi kita banyak benda yang mudah-mudah, pahalanya banyak. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Apabila seseorang itu berniat untuk melakukan satu kebajikan, berniat sebelum dia lakukan, Allah telah letakkan satu kebajikan pada diri dia. Dan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan kebajikan itu, maka Allah akan menggandakan pahalanya kepada 10 ganjaran pahala. Barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, maka Allah tidak akan menulis sebarang kejahatan untuknya. Apabila dia melakukan satu kejahatan, maka akan dicatatkan satu kejahatan kepada dia. Tuan-tuan, niat saja dah dapat pahala, buat ganda sampai 10. Dalam bab sedekah, bagi satu sedekah ibarat menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji benih. Masya Allah. Semua perkara-perkara yang ada dalam hidup kita pada hari ini, buat benda yang mudah. Salat pun 5 waktu sahaja, subuh 2, mudah-mudah sahaja. Tak boleh berdiri, boleh duduk, tak boleh duduk, boleh baring, mudah-mudah sahaja. Tetapi ganjarannya sangat macam, sangat-sangat besar. Baca Quran 1 huruf mendapat 10 ganjaran pahala. Alif lam mim, bukan 1 huruf, alif 1, lam 1, mim 1, alif lam mim dah dapat 30 ganjaran. Umat lain tak pernah dapat semua kelebihan-kelebihan macam ini. Dan umat lain tidak akan masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, melainkan sesudah masuknya ke semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga, barulah akan dimasuki oleh umat yang lain. Tuan-tuan, kita tak berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak berasa bersyukur ke dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muslimin, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak akan mudah nak rasa perasaan itu kalau kita tidak mengenali Nabi, apa yang dia tu macam mana, apa yang dia buat untuk kita. Yang saya cerita ni sekadarnya, saya cerita yang mudah-mudah. Saya tidak cerita sejarah yang ramai ustaz cerita tu, susah payah dia macam mana, yang kena seksa, kena boykot, kena zalim, semua tu demi menyampaikan dakwah. 3 tahun kelaparan, diboykot. Peristiwa hijrah sampai Nabi nak kena bunuh dan sebagainya, duduk dalam gua Sur, Abu Bakar sampai kena patuk macam-macam. Tuan-tuan sekalian, semua kepayahan-kepayahan itu untuk kita. Kita dah tahu dah semua sejarahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan rasa Nabi itu banyak buat untuk kita kalau kita tidak mengenali Nabi. Kenapa kita kena bercerita, tuan-tuan, tentang Rasulullah? Walaupun setiap tahun orang dah bercerita pasal Rasulullah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana masih ramai orang tidak kenal Rasulullah. Kita bakal kenal keluarga kita, jiran kita, rakan-rakan sebaya kita. Tuan-tuan, hari ini orang tanya soalan, siapa anak Nabi? Dia jawab Aisyah, tuan-tuan. Kalaulah jawapan yang paling mudah begini, Aisyah radhiyallahu anha, dia jawab anak Nabi, maka kita kena sambut Maulid Rasul. Jangan halang-halang orang nak sambut Maulid Rasul, orang nak cerita pasal Nabi, kita halang kata bid'ah. Tuan-tuan, kita tak boleh halang. Sebab selagi mana kita dengar jawapan orang nak sebut 7 orang anak Nabi tu orang tak boleh sebut, maka selagi itulah kita kena sambut Maulid Rasul. Orang tanya, Nabi ni makam dekat mana? Dia boleh jawab dekat Mekah. Selagi dia jawab makam Nabi, kubur Nabi dekat Mekah, selagi itulah kita kena sambut Maulidur Rasul, nak bagi orang kenal pasal Nabi. Kita tunjuk gambar Masjid Nabawi yang ada kubah hijau tu. Setakat ni dalam dunia tak ada orang tiru lagi masjid ni. Ada tiru pun sikit-sikit. Kalau di Kuala Lumpur tu, di Subang Jaya, Masjid Al-Falah USJ 9, dalamnya macam Masjid Nabi. Tak semualah, luarnya biasa je, dalam tu masjid Nabi, mihrab Nabi semua ada.
Kita tunjuk masjid Nabi kubah hijau tu. Kita tanya, apa ada bawah kubah? Orang jawab, tempat imam. Kalau inilah jawapan yang umat Islam Malaysia masih jawab, kita kena cerita pasal Nabi. Rupanya tak ramai lagi orang tahu pasal Nabi. Tuan-tuan puan sekalian, kita takkan mudah nak sensitif dengan Nabi. Kita takkan mudah nak ikut Nabi, nak contohi Nabi, nak rasa apa yang Nabi rasa. Kita tak akan mudah perasaan itu, sebab kita tak ada pengalaman hidup dengan Nabi. Kalau saya bercerita malam ni pun kita boleh dengar begitu je lah. Siapa yang mungkin ada pengalaman pergi Mekah, pergi Madinah, buat umrah haji, mungkin dia boleh bayang sikit-sikit. Yang tak pernah pergi, tuan-tuan, kalau saya cerita pasal anak lah sebagai contoh, pasal anak, kita semua ada anak, tuan-tuan. Saya pernah urus satu mayat, sepasang suami isteri bekerja di Bahrain. Dia balik Malaysia seminggu dua sebab ada kenduri kahwin saudara mara, maka dia balik bawa anak-anak kecil lagi. Anak dia ada umur 3 tahun, ada umur 6 tahun. Seronok lama tak balik Malaysia, maka balik bercuti, duduk di hotel, saudara mara semua pakai ada, orang kaya. Mandi kolam dekat swimming pool, anak-anak pakai pelampung apa semua, mandi-mandi, pakai jumpa, lama-lama tak jumpa. Anak pun naik makan-makan tepi kolam, terjun lagi. Seronok lama tak balik jumpa saudara mara. Duk buat tepi kolam, anak pun naik turun, masuk kolam naik, tiba-tiba tengok anak tak naik-naik. Baru perasan rupanya pelampung dekat tangan tu dia tak pakai, pelampung ada dekat dia, dekat tepi meja ni. Pergi-pergi dekat kolam tengok anak tu lemah dah, mati dekat kolam renang. Bila fikir macam tak logik, memang kebetulan tak ada orang masa tu, time bekerja, jadi tak ramai orang dekat hotel, bukan hujung minggu. Tuan-tuan, budak umur 3 tahun tengah aktif, tengah seronok kita belai. Ayah tadi ni sampai tahap bila kita nak kebumikan anak dalam kubur tu, dia tak nak keluar daripada kubur. Mana dalam kereta dia nak usung, kita tak guna van jenazah, kita bawa guna kereta. Sebab dia budak kecil umur 3-4 tahun gitu. Dia pegang dengan kain kapai macam tu, masuk dalam liang lahat, dia tak setubik. Saya menguruskan jenazah tu pada masa tu dengan panas apa semua lagi. Kita kata, bang, kita redha lah, semoga dia satu hari dia boleh bagi syafaat kepada kita. Syaratnya kita kena redha Allah ambil dia jadi syafaat kepada mak ayah nanti. Dia tambuh tubik daripada lubang kubur tu, duduk pegang anak dia. Dalam hati saya kata, kalau aku tanam juga dengan ayah sekali ni. Kita panas dah ni, tuan-tuan. Dia tu sampai seminggu 2 minggu duduk rumah, teringat anak, tengok dinding teringat anak, tengok baju teringat anak. Tuan-tuan, kalau ada anak lah, kita mungkin pernah marah anak kita. Kau tak pernah marah kan? Tak ada buat hal, kita marah juga. Saya ada anak, kadang-kadang kita kata jangan conteng dinding, dia conteng dinding. Marah, geram-geram sekali, cubik sekali. Kita kata balik sekolah, baju bubuh dalam mesin basuh, dia lepek atas lantai. Tuan-tuan, na'udzubillah, ditakdirkan kadang-kadang anak ni dia buat salah malam tadi, esok dia pergi sekolah. Ada mak ayah yang hantar anak pergi sekolah, dia melintas jalan depan mak kena langgar lori, tuan. Mati depan mak sendiri. Pagi tadi baru bercakap, malam tadi baru marah, mati depan mata, tuan. Dia balik rumah, dia tengok anak conteng dinding tu, dia tengok tu dia menangis. Dia tak marah dah kali ni, dia tengok tu dia sedih sebab anak tu tak ada dah. Itulah kali terakhir dia akan conteng, daripada dia takkan conteng. Dia tengok baju atas lantai, malam tadi lepek atas lantai yang mak dia tarik telinga sebab degil tak bubuh dalam mesin basuh. Hari ni dia tengok baju tu memang dia takkan masuk, dia ambil, dia simpan, dia bau anak tu takkan lepek dah atas lantai. Anak tu dah masuk dah, disemadikan dalam kubur. Tuan-tuan, kita teringat, tengok baju sekolah dia, teringat dia, tengok mainan ni lah hak dulu dia duk main tu, kita duk kata bersepah. Hari ni kita tengok, kita menangis, tak marah dah. Kita ada pengalaman dengan dia, kita akan rasa sensitif. Siapa yang ada mak ayah sebagai contoh, tengok kursi mak tu, teringat lagi mak ni, kursi ni lah mak duduk. Hari ni tak ada dah. Saya sekala kita balik ama-ama adik-beradik, balik kampung, tengok, teringat lagi bila makan ramai ni, kalau abah ada ni, abah mesti suka lauk ni, abah tak ada dah, contoh. Kita ada pengalaman. Jadi bila kita tengok apa-apa situasi, kita ada memori, tuan-tuan. Kita ada perasaan itu dengan mak ayah kita, dengan anak kita, dengan siapa-siapa yang kita kenal. Soalnya, adakah kita ada perasaan dengan Rasulullah SAW yang kita tak pernah duduk sekali?
Kalau kita kenal pun sekadar kenal Rasulullah, ialah begitu. Tapi macam mana nak bayang susuk tubuh pun tak apa nak tahu. Tuan-tuan, malam ni saya buat satu kitab, namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il ni setiap kali musim Maulidur Rasul, saya akan daurahkan kitab ni. Esok insya-Allah pukul 9 pagi kita akan buat daurah di masjid di Bukit Payung sana. Masjid Payung Resak saya rasa, Bukit Payung. Kita akan daurahkan kitab ni. Kebetulan saya ada sanad yang bersambung dengan Imam At-Tirmizi daripada tok guru saya di Mekah, maka kita akan bacalah kitab hadis ni sebab kita nak bagi kita kenal betul dengan Nabi SAW. Dan saya bawa malam ni, adalah stok sikit saya bawa dekat kereta tu, cuma saya bawa sikit, ada dekat atas almari, di almari rehal belakang dinding tu. Kat situ ada 14 butir. Kalau tak cukup dalam kereta ada lagi. Siapa tak bawa PT pun tak apa, bila-bila bayarlah masuk akaun, nanti tinggal nombor telefon, nanti saya bagi akaun, masuk dalam akaun. Kalau dia lupa juga tak apa, kita halal. Cuma syarat kena mati dulu. Lagi hidup cuba bayar, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya sebut setiap orang kalau boleh satu rumah kena ada buku ni. Ini bukan buku sejarah, tuan-tuan. Syama'il Muhammadiyah ni Imam At-Tirmizi dihimpunkan, dia cari banyak-banyak hadis yang cerita pasal Nabi ni, yang berkaitan dengan personality Nabi. Bermula dengan tajuk yang pertama tentang fizikal Rasulullah. Nabi ni tubuh lagu mana, tinggi ke rendah ke gemuk ke kurus ke, rambut panjang mana, hidung, mata, kening macam mana, dekat dada ada apa, atas belakang ada apa. Semua pasal fizikal Nabi. Gigi Nabi macam mana, Nabi senyum, Nabi baring, Nabi duduk. Kalau duduk atas kursi macam ni, kita boleh duduk, tuan-tuan. Selama ni kita duduk sandar gini, selama ni kita duduk sandar gini, selama ni kita duduk gini. Kalau Nabi duduk gini, Nabi duduk macam mana, tuan-tuan? Nabi baring, Nabi makan, Nabi pakai baju apa, Nabi suka kain apa, warna apa. Supaya apa yang kita pakai hari ni, kebetulan Nabi pakai, tak dapat pahala sebab kita tak tahu. Sekarang kebetulan sama. Tapi hari ni dengan kita baca kitab, kita tahu. Lepas ni kita nak beli baju, kita nak pilih kain ni. Kenapa mu nak pilih kain ni? Sebab Nabi suka kain ni. Kenapa mu nak pilih warna ni? Sebab Nabi suka warna ni. Sebagai contoh, cara sikat rambut, semua tentang Rasulullah. Sehingga last sekali tajuk mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan sekalian, kalaulah ada beberapa masjid dia buat setiap kali sebelum khutbah Jumaat, mana bila-bila orang mari sikit-sikit tu, dia buat setengah jam baca kitab ni. Sikit-sikit bagi orang kenal Nabi ni lagu mana. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak akan ada perasaan dengan Rasulullah kalau kita tidak mengenali. Kenal pun biasa-biasa sahaja, sejarah pun tak apa nak ingat, jadi pengalaman hidup pun tak ada. Kita kalau ada pengalaman hidup dengan Nabi, kita tak payah nak kena fikir-fikir, kita akan ingat sebagaimana kita ada pengalaman hidup. Tuan-tuan, sama-sama jemaah di masjid pada malam ni, dah berpuluh tahun kita sama-sama, tiba-tiba ada seorang ni mungkin pindah duduk negeri lain, contoh kan, kita pun tanya, mana pergi tok ni haji ni? Seumur duduk depan tu, tak ada dah dia. Oh tak ada dah, dia pindah dah. Jadi bila kita tengok tu, kita boleh ingat ni tempat dia. Kalau hok masak tu tak ada dah, tukang masak tu mati dah dia. Kita ingat lagi dulu kalau dia ada apa-apa buat mak dapur ni, dia lah. Kita ada pengalaman hidup dengan dia, tuan-tuan. Rasulullah SAW, pengalaman kita paling mudah kalau kita nak duduk dengan Nabi, paling mudah, tuan-tuan, adalah pergilah ziarah Nabi ke Madinah. Itu paling mudah. Tak ada bajet, ustaz. Jangan kata tak ada bajet. Banyak bajet yang kita habiskan ke tempat lain. Terlalu banyak pitih yang kita habiskan ke tempat lain. Kenapa? Kerana itulah kita akan pentingkan benda lain berbanding benda yang sepatutnya kita pentingkan. Kita mungkin habis pitih kepada bercuti dengan anak isteri kita, dengan family, keluarga, mak ayah kita. Tak salah benda tu, bagus menyantuni keluarga, bercuti dengan keluarga, perbaiki hubungan, bagi anak seronok, kita dengan suami isteri pun baik, balik dengan mak ayah kita hormat, bawa dia pergi bercuti, sekali pergi 3-4 hari dengan mak ayah semua berapa ribu kita habis, contoh. Alhamdulillah, harmoni rumah tangga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tak sempurna iman kamu, sehinggalah aku Muhammad Rasulullah lebih kamu kasih, lebih kamu sayang berbanding mak ayah kamu, anak-anak kamu dan manusia lain keseluruhannya. Makna kata tuan-tuan, buat baik dengan mak ayah, dengan anak, semua family ni bagus. Tapi kalau kita mengabaikan Rasulullah, duit dah pergi pitih pergi berjalan sana sini, tapi ziarah Nabi, pergi ke Madinah tak boleh lagi dengan alasan tak ready ataupun pitih tak cukup. Tuan-tuan, tolong tengok rumah yang kita renovate berapa harganya. Tolong tengok kereta yang kita pakai, kenapa kita ambil harga yang lebih sedangkan kita boleh beli je yang biasa. Tak salah nak beli yang lebih, tapi jangan jadikan alasan dengan sebab beli yang lebih akhirnya tak ada hajat untuk nak pergi ziarah Nabi. Itu isunya. Tuan-tuan belilah hak mahal sekalipun, tapi tuan-tuan tak abaikan hak lain tu. Ziarah Nabi selesai, sedekah selesai, zakat okey, orang minta sedekah kita bagi, biarlah nak mewah pun. Cuma isunya kerana kemewahan hidup, jadi rupanya dengan kemewahan itu menghalang kita untuk buat benda yang lebih utama dalam hidup. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang ada pengalaman ziarah Nabi ketika buat haji atau umrah, kita akan pergi ziarah Nabi. Musim haji paling lama pun mungkin seminggu duduk Madinah. Biasanya 3-4 hari juga, macam umrah lah 3-4 hari juga kita duduk Madinah tu. Tuan-tuan, sekalipun kita ada 3-4 hari pengalaman duduk dengan Nabi tu, berapa minit sangat kita duduk dekat kubah hijau tu? Cuba tanya balik, cuba ingat-ingat balik. Kita ada 3-4 hari je ni, sedangkan kita tahu Nabi tu ada bawah kubah hijau tu, tepat tak pergi mana. Selagi tidak ditiupkan sangkakala yang kedua, selagi malaikat Israfil tak tiup sangkakala, gelombang kiamat yang kedua yang akan membongkar semua kubur-kubur, Nabi kata apa? Aku orang pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudiannya Abu Bakar, kemudiannya Umar, dan kemudiannya ahli Baqi', perkuburan Baqi' sebelah makam Nabi. Bila start saja hari kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, Nabi akan start bangun. Kita tak akan jumpa dah bawah tu. Tuan-tuan, hari ni kita tahu Nabi ada di bawah kubah hijau, tapi ramai orang memilih untuk pergi tempat lain. Maka macam mana kita nak kata kita ada perasaan dengan Nabi? Kalau kita berkira-kira dengan alasan tak ready lagi, ustaz saya ni sembahyang tak cukup lagi, aurat pun tak betul lagi, jadi sebab tu saya belum ready nak pergi Mekah Madinah. Tuan-tuan, itu bukan jawapan ni. Kerana ada yang jawab macam ni, kerana dia sembahyang tak cukup, aurat tak tutup lagi, semua tu dia belum bersedia. Sebenarnya dia belum bersedia untuk berubah. Kerana dia macam itulah dia kena pergi sebenarnya, supaya dia balik dia boleh berubah. Cuma dia takut kalau lepas pergi tak dia nak buat dah apa dia buat lah ni, sebab tu dia malah lagi. Tuan-tuan, orang hak dah baik kalau pergi, dia akan kekal baik. Kita nak hak tak baik ni supaya pergi boleh jadi baik. Kerana yang kita akan pergi itu, kita akan berhadapan dengan Kaabah, kita akan berhadapan dengan Raudhah, kita akan jumpa Rasulullah. Ada banyak kebaikan yang akan ada pada diri kita. Sebab tu kita kena pergi, tuan. Siapa yang dah pernah pergi, bukan perlu rasa pula alhamdulillah aku dah pergi. Dia kena rasa nak pergi lagi, nak pergi lagi. Sebab itu dalam doa yang kita baca ketika wada', tak kira sama ada tawaf wada' di Mekah ataupun wada' dengan Rasulullah, nak ucap selamat tinggal dengan Nabi, kita akan kata apa? Ya Allah, jangan kau jadikan ini kali terakhir aku berada di sini, dan jadikanlah aku boleh datang lagi setiap tahun. Itu doanya. Jadikan aku orang yang boleh datang setiap tahun. Kalau ada orang tak nak minta macam tu, Tuhan takkan bagi, tuan-tuan. Jangan kita fikir aku tak mampu, jadi macam mana aku dah doa macam ni. Jangan fikir tak mampu. Allah bukan nak panggil orang yang mampu pergi, tapi Allah akan mampukan siapa yang nak pergi. Berapa ramai orang yang pergi free, tuan-tuan, tak kena bayar langsung. Free. Setakat pergi umrah 6-7 ribu, ni pergi haji ni berpuluh ribu. Saya menguruskan haji baru ni, ada yang 40 ribu free package. Tuan-tuan, kita fikir-fikir Allah, Masya Allah, rezeki. Kenapa? Tuhan akan beri kemampuan kepada orang yang nak untuk pergi. Bukan Allah panggil orang yang mampu saja, tak. Allah akan memampukan siapa yang nak dipanggil oleh Allah. Maka sebab itu kita kena tanam azam. Siapa yang belum pergi ke Mekah Madinah, terutamanya kita cerita pasal Nabi, kita nak sangat pergi Madinah. Sebab apa? Kita nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dah pernah pergi di Madinah, kita rasa tak tanah yang kita pijak itu Rasulullah pernah pijak? Tuan-tuan, selama ni kita duduk dalam masjid kita di Tok Nasik ni, kita dengar azan,
Perasaannya tak sama kalau kita dengar azan di Madinah tu. Perasaannya tak sama kalau kita dengar azan di Mekah, tengok Kaabah. Asyhadu an la ilaha illallah, tengok Kaabah lain, tuan-tuan. Kita duduk dalam masjid Nabi ni, kita dengar muazzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita duduk dalam masjid menghadap kiblat, Nabi ada sebelah kiri kita. Aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Nabi betul-betul ada sebelah kita. Takkan tak rasa. Sebab tu kita kena pergi. Siapa yang nak ada perasaan dengan Nabi, paling simple dia kena pergi. Nabi kata la tushaddur rihal illa fi salasati masajid. Janganlah kamu bersungguh-sungguh bermusafir kecuali pergilah bermusafir pada 3 masjid. Masjidi hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Kena pergi, tuan-tuan. Siapa yang dah pergi alhamdulillah. Siapa yang belum pergi, tolong niat dulu. InsyaAllah Allah akan bantu kita dengan pelbagai cara. Syaratnya niat dulu. Nak sangat pergi, tuan-tuan. Nak sangat pergi. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita rasa ustaz saya tak mampu, saya memang keluarga paling susah, niat juga macam mana sekalipun. Ada orang dapat hadiah cabutan bertuah pergi umrah free, tuan-tuan. Beli mesin basuh saja, tapi ditakdirkan Allah nak bagi rezeki, asbab beli mesin basuh. Bergaduh suami isteri kat rumah sebab mesin basuh rosak. Maka suami pun Allah, waktu pitinya aku nak repair kereta, pas mu nak basuh baju. Bergaduh dia sebab mesin basuh rosak. Sekali belilah juga mesin basuh walaupun asbab. Rupanya dengan beli itu dapat pergi umrah. Kadang-kadang banyak benda kita tak nak mikir, tuan-tuan. Syaratnya kena niat sungguh-sungguh. Niat nak pergi, insya-Allah Allah akan buka jalan kita untuk pergi. Saya pertama kali pergi ke Mekah Madinah ni, tuan-tuan, masa tu umur saya 21 tahun. Duit sendiri. Saya bekerja, belajar lagi masa tu, dan saya bekerja. Dan kebetulan saya masa tu belajar di Mesir, di luar negara. Saya bekerja sana, dapat pitih, lepas tu tengok boleh pergi haji, naik kapal laut. Naik kapal terbang mahal, tak cukup pitih, jadi kita pergi dengan kapal laut. Duduk 3 hari mabuk atas laut tu sampai Mekah Madinah. Duduk rumah setinggal atas bukit tu. Jalan kaki jauh dekat kubur Ma'la, saya punya rumah. First time saya sampai Mekah dulu. Kubur Ma'la nak sampai masjid jauh, tuan-tuan. Tapi zaman tu kita enjoy je. Lo ni kalau pergi nak pergi ke Ma'la jalan kaki tobat, jauh. Tapi zaman tu umur 21 rasa tak ada apa-apa, naik turun bukit relax, pulang balik masjid relax, tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ni kerja saya memang duk urus orang untuk haji umrah. Bukan syarikat saja dok, saya akan pergi macam-macam syarikat. Ni 24 hari bulan ni insya-Allah saya akan bawa pula orang untuk pergi dengan saing saya Insaf Travel ni. Insaf Travel ni Soho di Terengganu ni, Insaf Travel ni duk billboard besar di traffic light tu. Saya tolong, saya saing saya juga, dan kita tolong bawa menyantuni jemaah-jemaah pergi haji umrah. Alhamdulillah, setiap tahun kita boleh pergi. Walaupun setiap tahun pergi, rindu tetap rindu. Selagi tak pergi tengok orang lain hantar gambar, tak sabar nak pergi, tuan-tuan. Tak sabar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, saya sangat yakin dengan hadis Nabi yang Nabi kata jangan bersungguh-sungguh musafir kecuali musafir 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram dengan Masjid Aqsa. Saya dah selesai 3 masjid ni masa umur saya 20-an dulu, tuan-tuan. Ni saya nak cerita bukan nak bangga-bangga, tuan-tuan. Cuma saya nak paksa semua orang ni tolong percaya benda ni. Sebab saya rasa saya sangat percaya dengan benda ni. Bila saya selesaikan 3 masjid ini, Allah mudahkan saya untuk pergi ke tempat lain. Saya rasa hampir 50 buah negara saya dah pergi. Dengan kerja saya, dengan macam-macam benda lah, penyebab-penyebab yang saya kena pergi macam-macam negara. Dekat, saya rasa dekat hampir 50 buah negara. Eropah, tak Eropah, Arab, Asia, apa semualah. Itu kerja saya, tuan-tuan. Saya bukan kerja syarikat travel dok. Saya bukan ada travel sendiri dok. Bisnes saya benda lain. Tapi saya boleh bermusafir. Kenapa keyakinan saya selesaikan 3 masjid ni? Sebab tu, tuan-tuan, tolong pesan kepada anak isteri kita, menantu kita, kalau kita nampak jadi bercuti sana, bercuti sini, sikit-sikit upload gambar bercuti kamera Highland, sikit-sikit tengok macam mana pergi Vietnam, pergi Thailand, cuti Australia, tapi tengok tak pergi umrah lagi, tak pergi Mekah Madinah lagi. Tolonglah royak sepatah ke dia. Bang, abah tengok kamu ni banyak jalan sana sini,
Abang rasa moleklah kamu, bincanglah dengan orang rumah kamu, pergilah dulu Mekah Madinah. Sebab takut, tak salah kamu pergi tempat lain ni, tapi salah kalau mau pergi tempat lain, mau tak pergi Mekah Madinah. Tuan-tuan, sebab itu kita nak perasaan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tunggu kita bawa Kubah, kita memilih untuk pergi tempat lain. Agak-agak apa perasaan Nabi? Nabi kata, siapa yang menziarahi aku selepas aku mati, dia seolah-olah menziarahi aku masa aku hidup. Sesiapa yang menziarahi aku, dia berhak mendapat syafaat aku. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak beri laluan kepada azan. Cuma saya nak minta tuan-tuan, masa azan ini kita akan mendengar kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang selama ni kita biasa dengar. Cuma pada malam ni saya sangat berharap ketika kita dengar imam ataupun muazzin mengucapkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau boleh kita bayang kubah hijau, atau sampai pernah pergi bayang duduk dalam raudhah Nabi ada dekat dalam pagar ni hijau tu. Kalau dia boleh bayang, bila sebab aku bersaksi Muhammad Rasulullah, kalau dia bayang Masjidil Haram, dia bayang Safa Marwah dekat lampu hijau tu, itulah rumah Nabi dengan Sayyidatina Khadijah, kawasan tu dekat area Safa Marwah tu. Dia panggil lembah Bani Hashim. Kawasan itulah Nabi lahir, kawasan itulah Nabi membesar, kawasan itulah Nabi jadi Nabi, kawasan itulah Nabi duduk dengan, dan kawasan itu jugalah Nabi yang pernah kena keliling rumah sebelum Nabi hijrah dengan Abu Bakar tu. Teringat bila tengok Jabal Abi Qubais, teringat Nabi dekat situ. Tengok kubah hijau, teringat Nabi ada situ. Bila kita sebut perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cuba cari jalan apa perasaan kita yang kita boleh bayangkan. Bila sebut aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah, kita boleh bayang Nabi Muhammad tu macam mana. Cuba bayangkan ketika azan. Kita berhenti sekejap tuan-tuan dan puan, kita beri laluan kepada muazzin dan kita jawab azan itu insya-Allah.
wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa batul maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sebagai tanda perasaan kita dan ambil berat kita pasal Rasulullah SAW, lepas azan kita tak akan abaikan untuk selawat kepada Nabi dan doa wasilah kepada Nabi. Mungkin ketika azan kita mungkin bercakap, mungkin ada kerja kita buat, kita tak fokus pasal azan. Benda tu hukumnya makruh, taklah haram. Taklah pula siapa yang bercakap masa azan kita kena marah orang tu, kata nanti mu tak boleh mengucap masa mati. Tak. Orang bercakap masa azan kita marah, dia kata nanti dekat akhirat muka mu tukar jadi babi. Tak. Tak ada macam tu pun. Sebab menjawab azan ni hukumnya sunat. Jadi meninggalkan yang sunat hukumnya makruh. Cuma tuan-tuan, daripada buat benda yang makruh, lebih baik jawab azan. Sekalipun tak mampu nak jawab azan, mungkin kita terlupa ke tak dengar apa semua sekali, tapi lepas habis azan, tolong jangan lupa untuk selawat dan doa wasilah kepada Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak dapat syafaat Nabi dengan sebab pergi ziarah Nabi je, tu boleh dapat syafaat. Tapi berapa kali kita boleh pergi ziarah Nabi? Hari-hari nak pergi tak mampu, setiap tahun nak pergi pun belum tentu. Tapi setiap kali 5 kali sehari tuan-tuan kita dengar azan yang kata Nabi, siapa yang selawat kepada aku dan mendoakan aku supaya mendapatkan wasilah, iaitu tempat yang paling tinggi dalam syurga yang Allah sediakan untuk aku. Selawatlah kepada aku dan doakan aku untuk dapat tempat yang Allah janjikan ini. Siapa yang buat benda ni, selawat dan doakan wasilah, dia berhak mendapat syafaat aku. Tuan-tuan, ini dapat syafaat juga ni dengan baca doa lepas azan. Sebab doa ni bukan doa untuk kita sangat, doa untuk Nabi sebenarnya. Nabi ambil berat dekat kita lama dah tuan-tuan, dengan susah payah dia. Maka sebagai tanda terima kasih dia, apa kata, jangan lepas azan, tolong jangan lepas untuk jawab dengan doa dan juga selawat, doa wasilah dan juga selawat. Tolonglah kalau tak hafal sekalipun, bacalah dalam bahasa Melayu, ya Allah, gunakanlah pada Nabi Muhammad wasilah, iaitu kedudukan yang tertinggi dalam syurga yang kau telah janjikan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kau tidak memungkiri janji. Tuan-tuan, Allah memang tak mungkir janji. Nabi pun tahu Allah memang akan bagi benda tu. Cuma Nabi minta kita buat benda ni sebab apa? Asbab. Sebab Nabi nak bagi syafaat. Nabi nak tengok ramai-ramai umat Nabi, kalau Nabi nak bagi syafaat ni, siapa yang berkira nak doa Nabi untuk dapat wasilah tu. Tu je. Nabi tahu, Nabi confirm dapat. Cuma Nabi nak tengok siapa yang ambil berat, yang tolong support benda ni. Tu je. Nak dapat syafaat nampak mudah tuan-tuan, tapi nak buat belum tentu. Selawat Nabi sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tahu ganjarannya, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah akan balas selawat kepada 10 kali. Kita tahu benda tu. Cuba tanya hari ni, berapa kali dah kita selawat? Cukup tak 100? Cuba tanya. Kalau tak cukup 100, rasa bersalah tuan-tuan. Sebab ni Rabiul Awal. Kalau bukan Rabiul Awal, bila lagi kita nak selawat banyak-banyak? Tuan-tuan, Rabiul Awal tolonglah minimum 100 hari. Dan kalau tuan-tuan berada di Madinatul Munawwarah, saya akan paksa jemaah-jemaah 3-4 hari kita duduk dekat Madinah. Kalau boleh sehari 1000 selawat. Di Madinah, tanah yang sama Nabi pijak.
Kalau dah 3-4 hari tu pun kita berkira tak sempat Ustaz, mulut ni tak dan Ustaz, tapi kita bercakap beribu kali perkataan kita boleh keluar. Allah bagi peluang berpuluh tahun kita hidup untuk bercakap. Allah bagi kita peluang 3-4 hari je duduk Madinah tu, selawatlah 1000 kali, takkan tak boleh. Tak wajib tuan-tuan, tapi kita wajibkan diri kita. Rabiul Awal tak selawat tak wajib, tak berdosa pun. Cuma kalau tak selawat dalam tahiyat akhirnya tu sembahyang tak sah, sebab dia rukun qauli, kena ada selawat dalam bacaan tahiyat akhir. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ini semua adalah tanda kita ini cinta atau tidak kepada Nabi SAW. Kita akan buat benda-benda ni. Saya nak sebut tuan-tuan pada malam ni kepada kita semua yang dah baik mari masjid ni. Kita tak nak cerita benda besar-besar, sunnah Nabi itu ini, perang apa, semua baik dengan jiran, tahu belaka semua. Cuma saya lebih suka back to basic. Kita kembali kepada asas kita, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan baca tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan baca tahiyat ni bukan sebab dia wajib baca je, memang wajib, dia rukun qauli. Tapi tuan-tuan jangan lupa dalam tahiyat itu tuan-tuan sedang bercakap dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi. Itu apa perkataan tu? Bukankah itu kita sedang bagi salam kepada Nabi? Cuma perasaannya mungkin tak sama. Kalau kita duduk depan makam Rasulullah atau orang perempuan, mungkin dia ziarah daripada luar dekat Kubah Hijau. Kalau orang lelaki masuk di babus salam, saf yang paling depan sekali tu, sebelum nak keluar ke babul baqi', mana kita masuk sini, ujung tu babul baqi', ujung sekali tu kubur baqi'. Sebelum keluar babul baqi', pintu baqi' tu sebelah kiri tu makam Nabi, tuan-tuan. Kita lalu depan tu kan, kita angkat tangan, nampak pagar yang ada lubang besar tu, ditulis haza maqamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun angkat tangan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Macam kita baca dalam tahiyat. Perasaannya tak sama dengan kita baca tahiyat, tuan-tuan. Tak sama. Kita duduk depan makam, angkat tangan kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi balas kita punya salam. Nabi kata, roh aku akan dikembalikan setiap kali umatku memberi salam dan berselawat kepadaku, untuk aku jawab salam mereka. Tuan-tuan ada masalah, tuan pergi jumpa tok guru pondok, pergi jumpa tok lebang, pergi jumpa baba-baba di mana-mana semua tu. Tok ayah, tok guru, hamba ada masalah, tolong doalah semoga hamba bahagia, hamba selamat sejahtera. Tok guru doa, ustaz-ustaz doa, orang alim ulama doa, orang soleh doa, makbul doa, tuan-tuan. Makbul doa. Tuan-tuan, bagi salam dengan Nabi, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Nabi balas, kepadamu juga sejahtera. Ini doa daripada Nabi, tuan-tuan. Takkan tak sejahtera. Sebab tu kalau kita ada masalah, sakit ke apa ke, tension ke apa ke, selain pada kita istighfar, selain pada kita ambil wuduk, selain pada kita tenang sembahyang, selawat banyak-banyak, bagi salam dengan Nabi. Sebab Nabi akan jawab salam tu. Nabi akan doa baik kepada kita. Jadi kita tengah ada masalah, assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Selawat banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, selawat ini pembuka jalan. Salam ini penyelesai masalah sebenarnya. Tuan-tuan, ni tuan-tuan percayalah benda ni. Kadang-kadang tuan-tuan penting, sebab tu Nabi suruh kita sebarkan salam, afshus salam bainakum. Sebab salam orang Melayu, orang Islam ni, bila dia tegur orang dengan bagi salam, dia doa, bukan sekadar tegur hi, hello. Tu orang putih, hi, hello tak ada makna, tu tegur, tak ada makna. Tapi Islam punya cara tegur, assalamualaikum, doa, peace be upon you, sejahtera untuk awak. Tuan-tuan bayang, kita pergi masuk restoran, ada orang tengah duduk dekat meja, kita tak tahu dia ada masalah ke tak ada masalah, tak tahu. Kebetulan kita masuk, dia tengok muka kita, kita nampak dia tengok kita, sedangkan kepala dia fikir benda lain. Kepala dia fikir, aku balik ni apa aku nak jawab dekat isteri aku, dia bergaduh rupanya. Balik ni aku nak tipu dia begini, sakit hati dah ni, supaya aku boleh menang. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan dia mikir nak menipu tu, dia tengok kita, kita tengok-tengok dia, kita senyum, kita bagi salam kat dia. Kita mungkin tak kenal dia, kita tegur dia, kita bagi salam, assalamualaikum. Sebab kita malu, tahu orang tengok kita tak bagi salam, malu.
Sebab orang Islam yang baik, kata Nabi, bila sahabat tanya ayat Islam yang khair, orang Islam yang baik ni siapa? Kalau ada A dengan B, siapa yang lebih baik? Nabi kata tut'imut ta'am, siapa yang suka bagi makan berbanding yang suka makan. Yang kedua, antaqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nak tahu A dengan B siapa baik ni, iaitu siapa yang boleh bagi salam kepada orang yang dia kenal ataupun orang yang dia tak kenal. Tuan-tuan, orang ni bukan ada masalah nak menipu, nak buat jahat sebagai contoh. Malu daripada tengok kita, tapi kita jadi orang yang terbaik. Nak ikut Nabi, Nabi tak akan jumpa orang melainkan Nabi akan bagi salam. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan tuan bagi salam dekat orang yang plan nak buat jahat ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Assalamualaikum, nampak macam tak ada apa-apa tuan-tuan. Allah buka langit pada masa tu. Orang nak buat jahat ni, dengan kita doa baik kepada dia, akhirnya kita tak tahu tuan-tuan. Akhirnya Allah beri ilham pada dia, mu tak usah tipu lah, mu terang je dengan binimu, InsyaAllah selesai masalah. Akhirnya dengan salam kita tu dia mikir-mikir, aku nak tipu. Sama saya dia minum air tu, tak usah lah, malas aku nak menipu, tak apalah. Dia nak marah-marah lah, aku cerita betul. Aku harap aku cerita betul, aku tak tipu, ni selesai masalah. Tak tahu tuan-tuan. Ni doa. Doa ni kita tak tahu. Apatah lagi yang saya sebut tadi, kalau doa itu datang daripada Rasulullah, semestinya dia adalah doa yang terbaik. Maka sebab tu kita cari peluang. Kita tak hidup zaman Nabi. Zaman Nabi seronok, ada masalah pergi jumpa Nabi, Nabi doa dekat dia. Kita tak ada peluang hidup dengan Nabi tuan-tuan. Ini peluang kita. Bagi salam dengan Nabi, Nabi doa balik dengan jawab salam itu. Maka sebab tu tuan-tuan, tolong ingat tuan-tuan, baca tahiyat dalam sembahyang berpuluh tahun dah, jangan tak perasan bahawa kita sedang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang membalas salam itu kepada kita. Siapa yang ada pengalaman duduk depan ziarah makam Nabi, bayangkan masa bagi salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi, bayangkan kita depan raudhah, depan makam Rasulullah tu. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya sebut back to basic. Kita kembali kepada asas. Pergi ziarah, dalam azan dengar syahadah tolong bayang, lepas habis azan tolong doa, lepas azan doa wasilah. Masa baca tahiyat tolong perasan betul-betul kita sedang memberi salam kepada Nabi, dan kita sedang berinteraksi seolah-olahnya Nabi ada dengan kita tuan-tuan. Ini benar-benar asas yang kita nak kena ada dan kita nak kena simpan. Sebab kita bukan macam para sahabat yang mereka itu ada pengalaman hidup dengan Nabi, malah ada yang simpan khazanah Nabi. Orang ni simpan baju, orang ni simpan jubah, orang ni simpan serban, orang ni ada pedang Nabi, orang ni ada cawan Nabi. Semua tu cerita dalam ni tuan-tuan. Semua tu ada cerita dalam ni. Dan saya pula kebetulan bukan sekadar mengajar kita hadis, malah saya buat dokumentari. Kita pergi semua sejarah-sejarah ni. Apa yang saya buat dengan TV Al Hijrah 3 tahun, kita pergi musafir macam-macam tempat nak gali sejarah Islam ni. Banyak jugalah sejarah Nabi ataupun khazanah Rasulullah yang saya sempat pegang, yang Allah rezekikan untuk saya boleh pegang khazanah Rasulullah ni. Pedang Nabi ada 9 pedang, 8 ada dekat Turki, semua dalam muzium, tengok dalam cermin je. Satu ada dekat muzium, dekat Masjid Husain di Kahirah dekat Mesir. Ada satu bilik kecil, orang tak boleh masuk bilik tu. Tapi sebab kita buat kerja, kita boleh masuk dalam tu. Duduk dekat dinding tuan-tuan. Tiba-tiba Syekh hari tu dia baik hati, rezeki, nak kata rezeki tuan, Syekh buka semua pintu tu. Dia buat tubik semua khazanah Nabi tu. Saya boleh pegang. Antara yang saya boleh pegang live tu adalah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu nak buat apa tu. Panjang pedang ni, panjang lebih semeter. Syekh kata cium lah. Bila saya cium, saya bau dengan satu bau yang wangi sangat, yang saya tak tahu bau apa. Saya tahu, tapi time tu saya tak tahu. Tak boleh nak bayang bau apa. Saya kata, apa yang kamu bau? Wangi? Wangi. Itulah bau kasturi. Itulah bau yang kami terima. Pertama kami terima dulu sampai sekarang, itulah baunya. Dalam kitab Nabi itu peluhnya bau kasturi tuan-tuan. Nabi peluhnya. Nabi memang suka minyak wangi kasturi, tapi Nabi sendiri peluhnya adalah kasturi. Sebab tu dalam kitab ni kita akan jumpa Nabi tidur, sahabat luut peluh Nabi, tadah tuan-tuan, wanginya peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyembuh pula pada penyakit dan seumpama. Muslimin tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ada perasaan dengan Rasulullah. Dan kita bertuah di Malaysia, kita ada sambutan Maulidur Rasul.
Esok buat sambutan di stadium lah, peringkat negeri Terengganu. Pergilah tuan-tuan. Kalau tak segi hak tu, pergi saya punya daurah esok pukul 9 pagi di Masjid Bukit Payung tu, Masjid Paya Resak. Kita sama-sama tolong bincang pasal Rasulullah SAW. Cuba kita tengok mana yang kita boleh kenal Nabi. Manalah tahu ada rezeki dengan kita cari peluang untuk nak dekat dengan Nabi, menjadi sebab satu hari nanti dekat akhirat, ketika kita berjalan seorang-seorang di padang mahsyar, takut tengok orang ni semua kita tak kenal tuan-tuan. Anak isteri semua tak ada dah pada masa tu, semua sendiri-sendiri di padang mahsyar. Depan mata kita ada hak kena cangkuk, depan mata kita ada hak lemah, depan mata kita ada hak berguling-guling, hak terpekik, terlolong. Takut kita tuan-tuan. Kita nak cari Nabi tak tahu, nak gimana tak tahu. Lama dah kita berjalan tuan-tuan, tiba-tiba kita nampak satu tangan melambai dekat kita. Kita sangat berharap tangan itulah tangan Rasulullah SAW. Nabi bagi syafaat kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi kenal kita dekat dunia, selawat ada, lepas azan kita doa ke Nabi, ziarah Nabi pun kita pergi, buku-buku sejarah-sejarah Nabi pun kita minat, hadir pengajian. Maka Nabi tahu niat kita apa, sensitiviti perasaan kita macam mana dengan Nabi. Kita berharap semua ini menjadi sebab Nabi memberi syafaat kepada kita. Kita tak boleh nak jamin amalan kita, apa yang kita buat Allah terima semua. Kita tak mampu nak jamin. Tapi kita berharap kalau Nabi yang tolong support kita dengan syafaat, kita yakinlah mungkin amalan kita sikit, tapi sebab Nabi bagi syafaat, Allah akan mudahkan urusan kita. Maka sebab itu kita sambut Maulidur Rasul, supaya kita boleh mengimbau kenangan dan memori serta perasaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kembalilah kita dengan asas-asas untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam ayat 31 mungkin sebagai penutup malam ni, surah Ali Imran. Allah bagi tahu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah bagi tahu kepada kita, wahai Muhammad, tolong bagi tahu kepada umatmu, tolong bagi tahu, mana kita kena tahu benda ni. In kuntum tuhibbunallah, Nabi sebut, wahai umat, kalau betul kamu ini kasih sayang kepada Allah, cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku Muhammad Rasulullah. Nescaya Allah akan kasih dan sayang kepada kamu, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, ikut Nabi. Ikut Nabi ni bukan berarti ikut sunnah Nabi tuan-tuan semata-mata ya. Sunnah Nabi jangan ingat benda sunat. Sunnah Nabi yang paling utama, buat benda wajib, tinggal benda haram dan makruh. Itu sunnah Nabi. Jangan buat hak sunat-sunat, hak haram masih buat, tak guna. Apa guna pakai serban semutang tuan-tuan, tapi kepala masih duk mikir yang negatif pasal orang, duk sangka buruk. Serban kat kepala ni, tapi kepala duk mikir buruk pasal orang. Buat apa mata ni duk pakai celak macam Nabi, celak Nabi tuan-tuan, pakai celak ismit. Buat apa? Tapi mata duk tengok kesalahan orang, duk sibuk cari salah orang. Buat apa? Buat apa hari-hari sugi dengan kayu sugi ni, boh poket, tapi mulut duk cerita, mengumpat, bohong, cakap benda tak molek. Untuk apa buat benda sunnah? Hak wajib tak boleh tinggal. Muslimin dan muslimat tuan-tuan dan puan sekalian, maka laksanakanlah, ikutlah Rasulullah SAW yang wajib, tinggalkan yang haram dan makruh. Dalam masa yang sama, kita digalakkan untuk buat yang sunat-sunat, yang namanya sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu ayah semua, saya sangat berharap apa yang cuba saya sampaikan pada malam ni, harapnya adalah sikit yang masuk ke dalam hati dan perasaan kita, supaya kita boleh fikirkan di mana Rasulullah dalam hidup kita. Kalau kita bawa kereta, kita rasa kalau Rasulullah ada di jalan raya dengan kita ni, macam mana aku bawa kereta? Kalau aku dalam rumah, aku nak bergaduh dengan isteri, Rasulullah masuk dalam rumah, macam mana agak-agak aku dalam rumah? Kalau aku dalam masjid, kalau aku dalam tandas, aku tubik tandas, Nabi nak masuk tandas, macam mana agak-agak? Adakah kita akan biar tandas kita kotor? Kalau kita rasa Nabi sentiasa ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian. Sekali lagi saya minta maaf salah silap, dan saya berharap tuan-tuan boleh cuba dapatkan kitab Syama'il ni. Dekat belakang tu ada 14 butir. Siapa bawa PT boleh bayar, siapa tak ada boleh nanti bank in, masuk akaun pun tak apa. Kalau tak cukup dalam kereta pun ada lagi kitab Syama'il. Dan kalau ada rezeki kita akan daurahkan esok pukul 9 pagi. Dan marilah bersama kita berselawat untuk kita menutup
siri ceramah memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tolong selawat dengan suara yang paling baik yang kita ada. Tak ambuh dalam hati tak ambuh. Kita nak tubik malam ni. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jangan warak sangat semua dalam hati, jangan nak. Nabi nak tengok ni siapa yang bersemangat betul-betul nak berselawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita semua mencintai Rasulullah dan menjadi sebab kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hadir pada malam ini direzekikan untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW, direzekikan untuk menziarahi Rasulullah di Madinatul Munawwarah, direzekikan kita semua mungkin dapat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sekali lagi dan terima kasih atas kehadiran semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.